Show second episode. Wah, dalam diam kita dah second episode ya. So as usual, terima kasih hari ini podcast kita dibawakan khas oleh Asam Pedas London dan juga tak lupa kita punya main sponsor Kerengga HQ. Hari ini kita ada lagi satu lagi sponsor, Soulmate. Banyak kita punya sponsor hari ini. Kalau sponsor dah banyak, artis tak gempak. Malulah kita. So hari ni kita jemput ke studio kita It's AG Show bersama saya and Farina. Big clap guys. She Miss World. Terima kasih Malaysia. Ada. Kelakar lah. Baru start dah kelakar. Okay, and Farina, introduce yourself sikit please. Okay, I am Farina. Saya adalah talent manager. Bekerja sebagai talent manager di Rocket Fuel. Okay. She's a talent manager. Yes. Talent manager siapa? As for now, untuk Hil Husaini. Ada. Macam tu. Kamera sini. Macam tu. Macam tu. Dan I ada sekarang, before this I memang jaga Hil. Okay. Kan. For years kan? For years untuk jaga Hil. And then this year, I divert sikit. Tambah anak Tambah anak-anak yang baru-baru lah. Alhamdulillah. Siapa tu? Alhamdulillah. Untuk hero Dewi Remaja Yang terkini? Yang terkini. Ada a few lah. So dia jaga hero-hero dan Dewi-Dewi saja. Yeah. Yang elok-elok saja. Yang elok-elok, yang A. Yang dia jaga A, okay? And as you guys know juga, mungkin ramai tak tahu kan, kita macam like, kita tak nak lah macam drag, bosan-bosan podcast kita. Kita macam go through je. Kita tegang terbalik sikit hari ni sebab, and Farina ni sebenarnya dia bukan sekadar talent manager sebenarnya. She doesn't start there. Betul? She doesn't start there. Hello. Talent manager ni sebenarnya seorang artis ya. Seorang artis. Korang nak tahu tak sebenarnya Anne Farina ni dulu namanya dikenali sebagai Farina saja. Yes. Anne tu tak ada. Itu yang saya tahulah. Yes. Dan juga dia sebenarnya adalah bekas pelajar Academy Fantasia. Nampak? Ingat step. So Anne Farina ni sebenarnya adalah bekas pelajar AF. Berapa saya lupa? Season ke-8. Season 8. Season 8. Anne Farina adalah finalis. Alamak, sensitif ke soalan ni? Salah bual ya? Salah buat. Alamak, takut. Kita singkir minggu ke-8. Minggu ke-8 weh. Agak dah sebahaya tu. Hampir. Masa tu kita ada 10 minggu kan. Okay. So I tersinggir minggu ke-8 sebab ada F1 masuk untuk Syahir Syahir. Tak baik. Syahir lah punca ni lah. Tak baik singkirkan I sebab nak masukkan Syahir. Ada. Maksudnya sepatutnya you juara. Of course. Syahir kalau tak Hafiz okay, masuk. tak apalah, rezeki tu terletak di Syahir pula. Okay, and then what happened actually during the AF? Macam mana you boleh datang AF dulu? Macam mana tergerak? I actually untuk Academy Fantasia ni I audition quite a few times. Oh, I see. Kita tak tahu cerita ni. I pernah, yes. Cerita ni my best friend tahulah. And then I rasa production dekat Astro, diorang familiar dengan muka I. I datang audition AF 2, 3, 4. Jadi orang dah kenal. Yes. And then I skip. Si budak ni je macam tu. I skip and then 8. I tak nak pergi pun. Tapi my friend cakap, try lah because AF kan dari 18 ke 28 tahun. Ya. Yeah. So masa tu tahun tu I 27. Nak reveal ke? Yes. Masa tu 27. Yes. I last lah nak try. So I went and I dapat musim ke-8. Faham. Jadi sekarang umur N berapa? Kalau nak reveal. She muda-muda. 24. Lawa. She 24. Maksudnya korang, I bukan nak cakap nojok lah. Actually, to be honest, memang she is pretty. Of course, obviously. Kita honestly. And of course, I tahu umur dia dan dia sangat muda. If you guys see this, dia tak selari dengan umur. Tak payah bagi tahu berapa tapi tak selari. And dia memang cantik lah juga. Resipi kehidupan. And I terkejut juga lah bila dia kata you masuk AF Astro dan sekarang bekerja dengan Astro. Finally. Rezeki. I macam rezeki kan? You tak rasa benda tu rezeki. Tiba-tiba dulu AF kerja dengan Astro. Orang penting pula tu. Taklah penting. Penting lah Syih. Betul-betul lah menentukan kehidupan. Menentukan nasib artis, betul? Yeah. That's what we do lah. Talent manager ni actually penting kan dalam kehidupan artis. Betul, sangat penting. Yes. Sekiranya masa you masuk AF tu, AF 8 tu, tak terniat pun. I mean like you just go sebab try je lah kat orang suruh. And then you get selected. And memang you sebenarnya memang minat menyanyi ke? I memang menyanyi dari I umur 8 tahun ya. Okay, 3, 4.
Nyanyilah sikit. Academy Fantastic. Sial. Lah. Okay, dia memang minat menyanyi. Yes. Dan juga masuk AF sampai minggu ke-8 and you still singing. I mean like you, of course lah, lepas daripada AF, to be honest, saya masih lagi, saya sebagai orang yang, of course kita pun penyanyi. Walaupun orang tak tahu sangat lah, I'm a singer dan I sangat suka AF. Dan of course saya kenal Farina AF 8 ni, memang kenal lah. So bila tahu dia adalah manager kepada Heru Saini, kita macam question. Kenapa you dapat dia penyanyi and Farina bertukar arah ke manager? Ke belakang tabir. Kenapa? Okay. Actually, I memang menyanyi. After AF tu, I memang menyanyi. Sampai I berkahwin. Okay. I berkahwin when I was 30 something lah. 36 macam tu. So, I decide untuk duduk rumah. And macam, okay, I'm done with Masa my tu tak menyanyi dah? Tak menyanyi dah. Tak menyanyi dah. And then, tapi I dah kenal Hil and Hil AF juga kan? Dia AF juga, my junior dekat AF. And then kita dah kawan before that. Because Hil ada another manager, personal manager kan, Tatan. And then kita kawan dah lama gila, like years. Maksudnya Tatan tu daripada dulu lagi dah memang dengan Hil? Dah memang dengan Hil. Kita started, macam I kawan dengan Tatan dulu, then I kenal Hil. Okay. Tatan I kenal, I think more than 10 years tau. Okay. Lama gila, even before I masuk AF pun. Okay. So, and then bila dah kahwin, I macam masih keep in touch dengan diorang. Tahu je. Walaupun tak menyanyi? Ya, walaupun tak menyanyi. And then, bila I kahwin tu, I stop. And then bila I rasa I boleh cope untuk menjadi isteri yang soleh. Maksudnya duduk di rumah menunggu suami pulang kerja? Ya, besarkan anak-anak katanya. Wah, a dream come true lah orang kata. Jadi ibu yang soleh-soleh kat rumah. And then bila my Eleanor, my second daughter, dia dah macam setahun lebih, I rasa macam, I dah tak boleh. I've been working my whole life kan. Tiba-tiba duduk rumah. I rasa macam I discuss dengan husband I macam kalau okay tak? You rasa okay tak kalau I nak bekerja? Okay. Kan my husband macam okay, go for it lah. And then my very supportive husband lah. Husband I very supportive. Dia cakap okay lah you buat. I kerja. And then at first I kerja dengan Hill punya company, Virus Ungu Entertainment. Okay. Yang memang company dia lah. Company dia. Kan. So I kerja ada PKP. PKP kita stop sekejap operation and then after I rasa dah last PKP tu kita raya kan. Yang first raya semua dah boleh raya. Yang semua orang dah boleh keluar. Yes. Masa raya tu, dulu punya management, Miss Feroz, dia yang macam, you nak join tak Rocket Fuel as talent manager? That's when I join. Maksud baru lagi lah. I join Rocket baru je. Maksud managing artist ni baru? Yes. Before that, I was at the back yang macam buat paperwork. Memang tak terlibat dengan depan langsung lah. Tidak ke depan. Dan maksudnya memang you dengan Hill pun dah lama. Ya. Kita friends. Maksudnya masih ada dah tolong-tolong di belakang tabir itu. Yes, belakang tabir. Because kita, kita dalam team kita tu tak ramai. Kita ada 4 orang. That is better. Yeah, and then kita kawan yang itu je team kita. Faham? Betul? So itulah. So kiranya you dah join this talent management is around 2-3 years, betul tak? But kalau nak kira before Rocket Fuel tu, I dah buat lama. kan before Cuma that. This is dengan Rocket Fuel. Dengan Rocket Fuel I baru. By the way, saya juga talent Rocket Fuel. Hello guys. Then saya bersama manager saya hari ini. Yes. Yes, so shout out to Rocket Fuel. But yes, macam you cakap, sekarang pun Hill bersama Rocket Fuel again kan? After before this, sekejap tak ada. Yes. And then now he's back with the album. Yes, album. Antonin Part 1 which is I dengar dah semua. You guys can go. Shout out jugalah kita promote sikit untuk Heru Saini. Memang one of the best album I ever heard. Thank I you. love every track. No jokes. And you guys boleh dengar juga nanti di Spotify dan sebagainya. Okay, since you are talking about your career now, orang kata talent managing and all, but since you dah lama buat benda lah ni, is there anything that you think you can share with us yang mungkin something yang pahit lah for you, yang paling teruk you pernah mengalami sepanjang you manage ni kan? Teruknya dia ni, I mean like, atau something macam orang offer you something yang tak masuk akal, anything yang you rasa macam like you can share with us. Okay, I mean having Hill to manage as a talent, bukan nama kecil lah. Dia sangat easy bagi I. Heru Saini dia nama besar kan. Siapa-siapa pun di belakang dia akan jadilah. Faham tak? Betul. No joke lah, of course. Benda tu no joke. Kita tahu. Siapa-siapa boleh jadi manager dia sebab branding dia dah kuat. Tapi macam sekarang ni untuk push talent-talent baru kan, I rasa challenging lah. Baru, I mean like, tapi I suka challenge ni because
buatkan you rasa macam you have to Aduh, move more? batu-batu pula mak. Batu-batu she nervous ke? Dia ada air tak? Ada air. Tak apa. Kat sini boleh minta je. Air please. Macam tu. Kenapa tiba-tiba? Mak peluh-peluh mak. Belum soalan panas dia dah belum. Dia baru minta pahit tau. Pahit manis kehidupan. Macam Baru mana minta kehidupan pahit. Chanel mak tak ni? apa, come je. Kita podcast kita relax. Thank you, Dik. Thank you. She in the frame. Thank you tau. Okay. Okay, So sementara dia minum, tak apa, sorry. kita akan cerita sikit. Sementara Farina minum air, saya nak beritahu juga that sepanjang Farina berada di dalam industri AF itu, Akademi Yes. Fantasia itu, menjadi seorang penyanyi. Kita macam tadi Rahil kan, ada tanya juga sepanjang dia penyanyi tu, macam you kata you nak stop menyanyi tu kan. Yes. Is there any other reason that buatkan you rasa macam aku dah tak nak nyanyi? Oh yes, at first bila you dah I rasa semua orang yang pernah ada dekat industri, you akan ada satu hari tu you give up tau. Betul. You rasa you cannot make it, kan? Dia rasa macam like, kenapa susah sangat? Yes. Macam kenapa tak kat situ lagi? Yes. Kenapa? Kenapa? So macam, and then at the same time I ada rezeki, ada jodoh dapat kahwin kan. So I rasa okay, maybe ini jalan I. Okay, I understand that. I can relate to that. Sebab sometimes kita rasa macam kita dah cukup berusaha, Kenapa? benda tu tak 100% menjadi. Adakah kesan asam pedas yang sedap tadi? Ya. Asam pedas tu melekat kat tekak dia. Memang asam pedas tadi melekat rasa dia. Saya nak shout out juga. Tapi guys, betul guys. I rasa korang kena cuba Asam pedas London. Sedap gila. Sambil tu kita kena promote lah. Kita Ya, punya dia sponsor. pedas asam-asam. Mungkin sebagai isteri yang soleh di rumah, boleh bawa suami makan juga di asam pedas Of London course, nanti. of course. I memang akan pergi. So Sedap tadi gila. back to your story. Yes. Pasal you dah give up because you rasa that is not your journey. And then you nak jadi isteri rumah di rumah. At first. And I ada baca jugalah something about you. If you don't mind to share in our podcast. Kiranya yang second, this one is second marriage, betul? Yes. Okay, I saw juga dekat your story, you ada seorang anak perempuan yang dah besar. Yang dah besar. Yes, Sasha Yasmin. I'm shocked. Oh, ya ke? Hot mama. Anak dia dah macam adik dia tau guys. Yes. Kalau korang follow Farina, you guys know lah. Yeah. Anak sulung dia, anak perempuan. And you have all daughters kan? Yeah, all three daughters. All yeah. three Semua daughters. perempuan. Girl power. Yes. Semua anak mama. Semua anak perempuan. Dan Yes. juga yang second marriage ni ada dua anak perempuan. Dua anak betul? perempuan juga. And she is very cute. Siapa nama? Ada Eleanor dan Eve. Yang If yang kecil tu kan. kecil Ya Allah, lah. she's very cute. Nojo, Ya, I suka sangat tengok kalau dia post. Persian cat kan. Yeah. Tapi she's cute, no joke. Tadi pun macam, worth you, apa tadi dia cakap? Dia cakap call mak dia tau nak tidur. Dia kata macam, mak dia. okay mama, I love you. I love you. So sangat cute. So I think that is why kot kenapa Farina decide to stay at home to be with the Yeah, children masa lah. itulah. Kita faham lah perasaan itu kan. And then bila you dah berhenti menyanyi, you jaga artis until now. Yes. And I think you have a lot of stories about your orang kata perjalanan sebagai manager. Sebab actually hari ni kita jemput Anne juga, selain daripada kisah dia, of course kita nak tahu cerita-cerita di balik layar perak yang tahu. Kau ingat indah jadi artis ni. Tidak. Tak Tidak. semuanya indah. Tak Like semua. macam you sendiri as a manager kan. I mean like banyak sangat artis sekarang, you know. Sangat banyak artis course. lambakan. Yeah. I mean like even myself sampai buat program sendiri lah. Aku cakap. Yes. So kita nak survive. Sebab nak survive, nak Yeah, dan juga position kita rasa yourself. kita boleh go with that. So as a talent manager sometimes kan, you tak rasa macam like nowadays, what is the challenge yang you rasa macam like, I cannot cope with this one lah. Oh, banyak actually. And then especially talent-talent baru kena banyak bersabar tau. Betul? Because tak semua orang akan dapat rezeki keluar hari ni besok famous. Exactly. Benda tu selalu orang salah. Yes, diorang punya expectation tu lain. Yeah. And then bila you dah masuk industri, then you understand. Yes, betul. Yeah. I mengakuinya sebab dulu pun kita rasa Jadi nak artis cepat. besok glamour. kita nak cepat lah. Tapi as a artist juga, korang kena ada plan. Betul? Yes. Kena ada plan untuk tahu apa nak buat. Macam me myself, this is my plan. To get where I want to. Because this is what I love to do juga. Yeah. So sebagai macam like as and juga talent manager juga, I think like she understand what I'm facing now. Like she's here to support me. Yeah, of course. In my podcast. Like no joke, I appreciate gila. She's come here to share her experience. And I think banyak cerita yang Anne boleh share juga as a manager. And not just talking about manager, maksudnya sebagai orang yang berada dalam industri juga sebenarnya banyak kisah-kisah yang orang tak tahu. And like at certain point, kita rasa macam susah nak lari dari benda-benda yang orang kata yelah friendship yang mungkin tak sihat, environment kerja yang tak kita punya sihat. industri pun is a tough industry tau. Sangat.
Yes. Sangat Cuman tough. orang tengok kerja jadi manager macam senang. Tu jual artis lah macam tu. Tapi you tak tahu apa kita buat belakang tapi yang to make sure kita punya talent semua jalan kan. Like Ada you job. ada beberapa talent, right? Is there any issue that talent you macam not liking each other or bergaduh buat you rasa Toxic. toxic? Of course. Dalam kita, not to say my talent je, tapi kita punya industri semua memang macam benda tu ada. Kita tak boleh nak lari dari benda tu. Tapi what we hope benda tu akan jadi positive punya competition lah. Kan? Betul. Tapi kita dalam industri ni kita tahu. Siapa? Siapa. Who's who kan? Bila orang cakap tahu kamu siapa. Orang akan tengok, takkan senang nak tengok dekat atas. Betul. Kan? The more orang kecam, actually the more you get the attention lah. Like what I'm facing right now pun macam like kecam tu always ada. Tapi how do you handle it? Kadang-kadang kita takut juga bila macam sebagai artis kan. Kadang-kadang kita takut macam kita buat salah ataupun kita kena kecam. The effect manager. Cerita ni. Takut. Ada tak artis-artis you yang mungkin affect your work? Yang case attitude ke apa-apa case lah. Yang macam something happen like. Ada. I mean like sometimes orang yang tak reti bawa diri, especially kat dalam set. Set lakonan lah. Yes, macam tu. Okay. Being rude to everybody. How did you handle that? I tak akan sugarcoat you with all the indah-indah. Okay. Diorang memang tahu, I memang mak tiri. Mak tiri. Ni kita nak tahu ni. Kau buat apa tadi? Kau bercakap. Call direct? Yes, I macam tu. I macam jenis tak jaga call time. I can call. That Diorang is bad. tahulah. That is bad. Yang macam 2-3 jam lambat. I cannot. I mean like bila kita orang baru 2-3 jam lambat? Dek kau tak call time pukul 6. To be honest I baru kan. Tapi bila I ada offer berlakon, you guys tanyalah siapa yang pernah ambil I 1 jam awal you I datang. Babe kena. I 1 jam awal. That's show you punya effort. You nak ke benda ni? Betul tu I cakap kat korang kan. Yang mana-mana dalam industri. I told you this. Like managers ni dah cakap. Artis kan. Okay senang macam ni lah. Kau nak jadi pelakon, baru famous sikit, kau dah belagak dah lama. I heard a few stories lah. Pasal artis-artis ni kan. Tak ada mood datang set kan. Nanti bagi aku 10 minit, tak ada mood. See? Kenapa orang nak kena tunggu you because of you tak ada mood? I dengar lah, walaupun pelakon ni pelakon yang agak famous banyak. I don't want to mention name of course. Tapi I heard this story dekat orang yang dah pernah bekerja dengan dia. Tak ada mood, that semua orang dekat set tu kena tunggu dia until dia ada mood. What kind of attitude is that? Tapi benda macam ni banyak. Tu yang cakap kadang-kadang itulah silap you guys juga. Kadang-kadang korang bagi peluang dekat orang yang macam tu. Sebenarnya ramai je orang yang bagus kat luar sana yang mungkin jaga call time, jaga attitude. Yang hunger. Tapi because of dia orang famous, terpaksa ambil hadap perangai buruk dia. Betul. Benda-benda macam tu banyak lah actually. Memeningkan kepala. And like you directly call. Kalau hamunkan saja. Talent I memang cakap je. Cakap je lah. Nak tak nak kau akan terima. And then did you like kick him out ataupun bagi peluang lagi? I will always lah bagi peluang. Tapi akan ada certain time rasa macam this is too much. It's either you buat kali ni or next time kita tak boleh. I cannot. Kita tak boleh nak work dengan orang yang tak faham. Yelah, and then you kerja dah A. And then suddenly you kerja dengan orang yang grade dia D. Yes. Of course takkan nak jatuhkan grade sendiri. Sebab kita pun ada reputation yang kita all this while jaga talent yang okay. So bila yang tak okay ni I akan bagi macam chances. I akan bila hari-hari Habib bagi kan. Because working with Gen Z ni lain tau. Lain. Attitude lain lah. Mental issue lah. I bukanlah nak mempertikaikan mental issue whatsoever. Tapi diorang macam banyak bermain dengan alasan macam tu. Benda-benda yang macam not healthy lah. For me lah kan. Sebab semakin modern, semakin banyak alasan yang tak masuk akal yang you guna. Sebab ramai lagi because I've been through. Because I myself dulu macam you juga. Buat macam-macam. Itu ini, cuba. Itu ni. Every week buat wedding dapat 500 pun tak kisah. Exactly. Kita tak kisah. Kau tak asalkan kisah. I ada. Tapi budak-budak sekarang payment berapa? Aduh. Lawa. Alhamdulillah lah. Okay lah. Macam I nak share lah sikit kan. So far I tak pernah tanya orang payment berapa dulu tau. Selalunya I akan bincang-bincang and then lastly baru I tanya payment berapa. Sebab kita tak naklah terus jump into payment. Kita nak tahu workload dia berapa banyak. I mean lagipun macam untuk talent, bila you ada manager, you kena trust manager you. Betul. Because manager you tak akan buat you jadi buruk. Betul. Or buat benda yang tak berbaloi untuk you. Kan? Betul. Tapi I just want to share juga pasal since dah sebut pasal payment berapa, you believe it or not, I pernah berlakon drama, kita nak sebut drama apa,
Diorang bayar I, okay. Usually kalau as a supporting actor, berapa rate usually yang you tahu? Rate supporting actor untuk drama dalam 20 episod? Tapi it depends lah. It depends dia kira kan? scene ke, kira episod ke. Kalau macam dia contoh per shooting per day lah, I would say that lah. Per day. Kalau satu baru? hari. Baru. 400. 400 supporting satu hari Yeah. Lakonan contoh kalau 400. macam I call time I pukul 8 sampai pukul 12 malam. Could be more. So dah lebih 12 jam betul? Yeah. Guess what? As a supporting actor, saya dibayar hanya RM100 sehari. Extra ke? Exactly. You get that. Sebab tu I invite Kita salah manager. Manager tahu rate adalah 400. Itu baru. Sebenarnya I dibagi tahu at least 300. Okay lah. Yelah, 300 I shoot 10 hari, 9 hari. Can you imagine I get RM900 just supporting actor yang ada skrip supporting tau. I bukan kata I supporting lah, maksudnya kita memang ada skrip, ada semua benda kita kena buat. Baju drop lah. Lebih daripada 20 set baju kena bawa sendiri. I dibayar RM100. Tapi because itu you extra yang tak ada dialog tu sepatutnya. Payment extra tak ada dialog. Tapi because you nak kan. I mean like. I nak peluang itu. Yes. I tak marah lah kepada orang yang offer tu. I mean like thank you. benda ni yang Gen Z. Yang hati-hati baru kena faham. Kena faham betul. Ramai orang yang nak. Ya. Peluang-peluang ni. Exactly. Itu application dia tau. RM100 kalau aku lepaskan, aku rugi. I bukan I nak marah orang yang bagi I RM100 tu. I share experience kepada yang I cakap budak-budak baru yang demand ni. Walaupun I tak famous mana, tapi to sit at this level now, the level yang I ada sekarang, apa yang you go through tu dah dengan ada show macam-macam. sendiri, actually banyak yang I boleh share. Sebab tu I invite as a manager, dia tahu the value of you nak jadi artis is very struggle. So kalau you nak demand payment berapa, I tahu benda tu pun lepas you. Lepas I dah buat kerja tu. Sebab tu I cakap I tak boleh tanya payment sebab nanti diorang akan kau ni baru dah nak tanya payment. So I senyap, dan bila I tahu I dibayar RM100 sehari, diamlah sekejap. Tapi ya Allah, macam mana? I shoot jauh I shoot kat Semenyi. Break ke Semenyi. 3 hari berturut-turut drive ke sana, 4 hari berturut-turut. Ulang alik. Tak ada tempat tinggal. Sebab tu lah kan how we wish kita ada sharing session supaya budak-budak ni faham. Sedap. Actually. Itulah tu sebab cakap hari ni podcast kita pun bukannya podcast gosip. Edutainment. Macam you can share and then I can share. Sebagai budak baru, sebagai senior, so she can share her story, I akan share my side of story. Bila dia kata tadi budak baru demand, I think you guys kena fikir balik. I mean like, untunglah korang kalau ada korang platform. demand, ada platform, dan orang still bagi. Like what happened to me, sedih lah juga. Tapi like I said, I want the chance. I appreciate kepada orang yang bagi I chance tu. Thank you so much. But I think after this, if benda tu you rasa worst tu, you bayarlah lebih. Yelah. You guess what? Even it was my first drama berlakon. Mostly first take je you. I memudahkan rakan-rakan artis lain sampai rakan artis dia did ask me, you berlakon ni. You well prepared lah. Dia cakap, you selalu berlakon drama dengan siapa? Dengan siapa selalu? Because they think you dah pernah berlakon sebenarnya. Saya sebenarnya baru. Ini first time lah. So dia macam, really? Ya. Dia orang terkejut. Sebab I cakap, I datang prepare. I dah baca skrip. Baguslah. Awal. I siap sendiri. Rambut, baju semua siap. Sampai kami kat artis, bagus lah budak ni. Tak payah aku siapkan. You know, people like you is just tunggu rezeki. Tunggu rezeki betul. I percaya juga. It's all about time. It's about time. Not to say you tak bagus. Belum masa. Itu je. Belum just rezeki. trust. I trust the process. Sebab tu macam Mak cakap, kepada you guys jugalah yang mana mungkin senasib dengan I sekarang kan. Janganlah demand dulu. Don't give up and don't demand lah. Janganlah demand. Tapi bila orang dah tahu cara kerja you sekarang, Alhamdulillah, just to share juga, Alhamdulillah dengan apa yang ada sekarang ni, I dah boleh demand tapi still not too much lah. And tahulah, I tak demand. Sebab bagi I still need the exposure. Of course, orang yang tengok pun, siapa budak ni? Tapi percayalah, budak ni boleh buat apa yang you guys nak. Itu cara saya cakap. So kalau ada peluang, I'm ready for that. So mungkin benda-benda juga orang luar kena dengar jugalah. And then back to your story. Since nervous lah back to my story ni. Okay, since she did tell about what happened to your life, I just nak kokot sikit je lah pasal your life juga. I just want to know you better. Dekat first marriage tu, okay, berapa lama sebenarnya perkahwinan tu perkahwinan itu punya sangat umur? Muda. Benda ni macam
kalau bila orang tanya kan, bila I cerita, so macam diorang belum nak. Okay, kejap nak belum nak. Okay, ready. I got married when I was 18. 18. 18 After school. Right after I punya Memang you SPM. nak berkahwin? I rasa masa tu jiwa muda, and then I got married to saudara macam my 3 pupu. Okay. My ex-husband. So saudara, because I asal dari Bintulu, Sarawak kan. So my kampung small, so everybody know each other. Memang selalunya Sarawak dia macam tu kan, dia dekat-dekat. Yeah, okay. dekat-dekat je. So I But rasa surprisingly, I didn't expect you Sarawakian tau. Seriously? Sarawakian lah. You tak nampak dan you tak kedengaran seperti Sarawakian. Sarawakian, I orang Melanau. Kami kita lah ni. Amat kita kami. Ada. So I orang Melanau lah. I orang Melayu. So Melanau pun dia ada Melanau Kristian, Melanau Islam kan. So I Melanau yang Islam tu. Okay. So I got married when I was 18. And then I got pregnant, and then I deliver anak I when I was 19, I was 20. When I was 20, I divorced. Okay. Yeah. Awal juga. Awal. So I mind blown lah. Dah mind blown dah ni, terkejut. So pengalaman ni mengajar I, and I stay jadi single mother for 16 years. My God. 16 years single I mother. nak tanya bertakut. Is it okay for me to ask? Okay. What happened to your husband? My ex-husband. Ada We're still je. in contact. I see. Sebab Still in a saudara. good relationship lah. Yeah, still. Because kita ada anak together Okay. kan. Kita tak ada masalah lah. Okay. Ada. So We you got married. single mother for 16 years. 16 years. Raising up your first daughter, nama? Yes. Hasha Yasin. Yeah. She is very beautiful. Biji macam mak dia. She's No joke. 22 now. 22. Oh my God. Besar dah. Anak besar dah. 22 dah. Kalau lah dia kahwin umur mak dia, mungkin dia pun dah ada daughter sekarang. Yes. Ada cucu lah. Ada cucu. I mean like dia lah. Anak you ada daughter, you ada cucu lah. Ya, You nenek gorgeous. Mampu. I rasa kalau anak you kahwin dalam masa yang dekat, kalau rezeki dia berjodoh, Oh my God. Jangan. hot nenek paling hot dalam Malaysia lah. Nenek masih pakai crop top. Ada nenek paling tau. Aduh nenek ni boleh tahan. Asyik pakai miniskirt Bukan nenek tu. pakai crop top je. Nenek kau tengok nenek datang podcast. Nenek kau siapa? Nenek kau datang podcast. Nenek aku jalan kat red carpet. Macam mana? Oh, siapa nenek kau? Anne Farina. Lalu-lalu tu kat tepi tu. Nenek aku model. Macam tu. Duta produk. Kau jangan main-main Kan. Dan I juga, since you dah cakap pasal your marriage, I mean like I'm shocked jugalah pasal you like raising up your daughter as a single mother, and then you berkahwin balik pada umur berapa tadi? 36. So Just recently. So yeah, just recently, and yeah, I pernah jumpa juga husband dia pun sangat baik. I mean like husband dia macam, I think like sama macam you, I think dia macam boleh masuk air juga. Yelah, because I got married macam my second husband ni macam. Husband you work as what? Dia sound engineer. He was a DJ dekat club. Yes. So we share banyak benda together lah. Yeah. Cencak. Seriously? Yes. Sound engineer? Yeah, sound engineer. Okay, this is very interesting. Okay, wow. So I kita tak share expect. banyak Dia kerja benda kat mana? together. Sound engineer kat mana? Dulu dia buat je Our Astro punya Wow. as freelance. And then Okay. sekarang dia dah dapat kerja dekat company yang buat dubbing untuk Netflix dan Disney. Oh, wow. Netflix sis. Yes. Okay. Mungkin kalau dubbing nak cari orang. Boleh. Actually I'm boleh. serious, sebab I pernah buat casting dulu untuk dubbing. Boleh lah. Kita suara boleh tukar-tukar. Okay lah. Kita boleh buat suara besar, kita boleh buat suara kecil. So kalau dubbing, boleh je panggil. Dia sempat promo tak minta job. Promo tak boleh job. Dia tak Okay, minta job. Kak Mak. Inilah trik dia kalau korang pandai PR. Dapat lagi. Nampak. Tak Kan mana-mana dia dapat diam job. je kan. Dah. Husband dia kerja sound Tapi engineer. hari tu ada open day lah. Dia panggil. Tak cakap pun. I tak tahulah you Okay, go. Roger. Okay, I apa berminat. Okay, Fizi pula nama lama. AG ni sebenarnya dia open je apa-apa opportunity. Kalau you AG Bagus. call je. I serious I boleh buat. Sebab I orang yang okay in this world, in this life, you kena sentiasa explore. Yes. Itu yang I nak beritahu jugalah pada budak baru. And kalau kau nak tahu, I'm not that young. I don't know you know ke tak, I'm not that young. So I have a lot of experience. And sepanjang experience saya hidup ni, I memang explore you. Name it apa yang I tak buat. I dulu masuk badan uniform Palapes, masuk askar. I masuk dulu. I merasa masuk hutan. Walaupun kita macam ni, karakter kita gorgeous. Tapi I memang suka lah aktiviti lasak. So kalau you call AG, I TUDM. Tentera Udara Diraja Malaysia. I masuk masa zaman you ada Palapes. What happened actually I tak teruskan sebab I tak boleh tauliah.
Sebab I sangat busy kat zaman you. I lah menyanyi, I lah berlakon, I lah hosting. Kau pula semua benda. Semua benda. Kita macam zaman you tu zaman I explore everything dah you. I dah explore everything lama dah. So I memang buat semua benda sampai kat orang bukan universiti je, orang luar pun hire I. Oh ya ke? Sampai kat universiti dulu I memang kaya dengan job. So kat situ I grow. Job back to Experience. back. Job back to back. I'm no joke. I tak pernah minta duit kat my parents I sebab I buat business juga masa I zaman you. Banyak I buat business. I baking, I singing, I dancing. I dancing sampai I pergi Indonesia. Oh wow. Di sponsor. Can you imagine? Ada group ke? Ada group. So I adalah presiden kelab menari. Selama 4 tahun berturut-turut. Dekat universiti you? Ya. Yeah. So I masuk Palapes tu semua. So memang I suka. So I memang explore almost everything. Sport tu I main. I buat rowing. I masuk bola tampar. What else? I masuk hoki. Seronok lah TUDM. You abang baskar. Yeah, seriously. Korang tengok lah kita punya content. Kita pergi gym semua benda kan. So memang I memang suka. I mean like I'm not faking it. Lah abang baskar. Ada. I'm not faking it. Kan? I really enjoy doing that. Cumanya tak ada rezeki nak tauliah. Kalau tak sekarang nama saya Lieutenant Muda. Wow. Sebenarnya. Tapi I tak teruskan because I memang tak boleh carry on sebab I'm quite busy lah. So that's why. And then masa you juga korang kena explore semua benda ni sebab bila orang cakap, you cakap bila orang call, cik boleh buat tu boleh. I jarang cakap no. Yelah. I akan say yes can. Tapi of course you kena make sure you boleh buat lah benda tu. Yelah, boleh deliver lah. Ini kalau kau cakap boleh kau tak pandai sebenarnya. Tak boleh lah. Macam you pernah suruh I pergi casting berlakon semua. I cakap boleh, memang boleh. And I think you pun nampak memang boleh. Cumanya kita tak tahu lah watak tu sesuai tak sesuai. Itu je. So usually I will just grab the opportunity whatever it is. Macam latest one I ada photoshoot yang raya tu. Memang dia bagi I gila-gila. So kita bagi shoot yang gila-gila dan memang macam wow. Oh AG macam ni. So bila orang dah tahu, orang offer. And kadang orang call AG nak performance yang menari rancak, yang lagu-lagu gila-gila, memang dia orang akan panggil I. Yelah, because I'm there to try. So benda-benda tu lah yang budak-baru. You tahu you je buat apa yang you buat sekarang. So I rasa macam like I don't mind to do whatever. Macam you tahu juga I buat styling artis, I buat untuk Ara kan. Jadi I rasa ada je orang cakap kenapa kau buat sedangkan kau artis. For me boleh je. itu rezeki. Kenapa kita tak menidakkan rezeki? Kenapa kita cakap tak nak sorry I tak nak buat I artis. Tak boleh. Itu salah. Itu benda yang macam minded yang salah lah I rasa. I mean like itu you punya kelebihan. Betul. Bila you boleh, why not lah. And then plus ada masa. Melainkan kau dah famous macam Heru Saini. Mampus. Tak adalah kau buat styling lagi. Tidak lah. Cakap pasal Heru Saini styling, I sangat kagum dengan Heru Saini. And I boleh cakap dia adalah salah satu artis I'm looking forward to. Because it's a dream for me to work with a very big brand. Macam dia lah. International brand macam dia. But I want to ask you, how did it happen? Macam mana Hill sampai boleh pergi ke Milan Fashion Week? What did you guys do? Benda tu yang I nak tahu juga dalam podcast hari ini. Benda ni macam, I think for the past 4 years kan. Dia slowly, because kita pun ada team kita yang selama ni. Cuba mencari peluang. Mencari peluang kan. Kita ada team, ada orang yang memang jaga. Stylist dia yang menjaga. Betul? Dia, rambut, apa semua. Everything. Kan. Lepas tu? So macam dari situ ada opportunity, dia datang kan. And then finally yang kita sendiri boleh handle, kita as a team. So benda ni, because Heru Saini benda tu cari connection sendiri. Yes, sekarang. Bukan cari lah, because kita ada Heru Saini, orang datang cari kita. Dia sendiri tu orang datang because we want Heru Saini. The way he carry himself lah. Yes, so, because macam last year kan, dia pergi Paris Fashion Week for LV. Dia adalah orang Malaysia yang pertama yang lepas untuk I boleh cakap lah, kalau orang selalu tanya I siapa idola. To be honest, I tidak mengidolakan sesiapa. Oh ya? Sebab for me, I nak fokus on myself. You looking forward kat siapa lah. I nak I diidolakan. Tapi since I tengok Hale Saini pergi ni, I taklah, bukanlah kata kita cakap, oh my god, he's my idol. I minat dia, of course. I dengar semua lagu Hale. Tapi bila Hale pergi tu kan, I rasa like, one fine day, I want to be like where he be. Sebab it's a dream for me. I sangat suka fashion, you pun tahu. So I rasa macam like, oh my god, Hale pergi doh. Macam like, I sangat macam, wow. Kita macam bangga, of course, as a Malaysian. It's not easy to him untuk duduk sebaris dengan Zayn Malik, Pharrell Williams. There's a lot of nama-nama besar. Koreans punya artis. I macam sumpah speechless. Dan I rasa macam like, I'm proud. Sebab dia pun di-post oleh, latest one Dior ke? Dolce Gabbana. Sebaris artis-artis international lain. Di-posting mereka je. Dalam website actually. I sangat, oh my god. So inilah orang-orang kuat yang berusaha keras jugalah. Actually Heru Saini ni kalau you interview dia sekalipun, dia selalu mention kita
ada team. Hmm. So we work dalam team kita. Yeah. So kita sama-sama tahu apa nak buat. Kau buat apa, dia buat apa. That's why jadi. That is one of my dream juga lah to have my own team. I Your tahu own team. penting team. I cakap terus terang lah. I memang mengimpikan team. Sebab memang I pernah cakap benda ni. I pernah cakap kot. I cakap I just need a team yang boleh Yang push I. betul-betul Sebab boleh. I yakin diri I boleh buat. Yang tentukan hidup Cumanya yang menentu dan menjadikan jalan. Together create the way. So I rasa benda tu sangat penting dan dia dapat orang yang betul. Nak jadi Husaini tu pun bukan senang kan. Yeah. And that is why I cakap dengan you kan. For now juga I sangat menjaga content. I sangat menjaga image. Dan macam saya cakap you, macam Hil cakap tadi, how orang approach dia. Sebab apa? Dia sendiri dah bawa carry brand dia sebagai artis yang orang kata, oh dia boleh carry this brand. So I rasa benda tu betul lah. Orang cakap image is important. Even you tak famous mana pun, tolonglah jaga image. Tolonglah jaga tapi ada personality. je influencer tak sampai million-million pun. Orang still approach kan. Because cantik lah. Cantik lah. Dia boleh carry. Orang tahu dia boleh carry. So one of the reason lah untuk seseorang itu naik, of course manager. Tak lain tak bukan manager. Team. I would say that. You can, I mean like, and then lagi satu, timing actually. Rezeki, timing yang betul. Usaha. InsyaAllah. Betul. And since you dah jagakan Hil sampai ke tahap tu, is there any like dalam diri you, yang you rasa macam like, aku nak buat untuk diri aku juga. Since Hil dah sampai situ, aku pun dulu penyanyi. Surprisingly, sekarang bila I dah bekerja di belakang tabir, I happy bila I boleh accomplish benda tu. I saw that you cry. Masa Hil punya. Sedih lah because Hil itu album pertama setelah 7 years. Ya. Dalam industri. So penat lelah. We went through last year nak ada album, concert kena cancel. We went through so many things and finally benda tu macam jadi kan depan mata. So I pun cakap I dah boleh pencin. Dah dapat apa yang achievement. Kan? I mean like benda tu dah okay. Dia dah dapat lah first album and then the second one will just go naturally. Yeah, because part 1 kan ada part 2 dan sebagainya. So benda tu akan datang je lah. So macam satu kepuasan lah. Macam kita orang satu team tu puas lah tengok dia. So you tak ada rasa sikit pun macam like aku pun penyanyi, aku pun nak benda tu. Tak ada. Sebab I dah set dalam diri I, bila macam siapa-siapa pun selepas ni, bila I dah buat diorang berjaya dekat tahap macam mana, macam Hil ke, you know, dah letak diorang kat situ, I happy because I pun faham dulu apa yang kita nak bila kita jadi artis kan. Betul. That's what I cakap. Mungkin sebab you pernah melalui proses itu dan you tahu apa yang artis tu nak. So you know what to do. I actually understand more lah. Betul. Bila I because dah you've gone through that. Yes. Because I dah ni. So senang sikit lah untuk faham. Exactly. Dan you juga faham jenis seseorang artis tu struggle dia macam mana. Struggle. Actually struggle part tu yang tidak didendangkan. Tidak diraikan. Yang kau tahu successful. How struggle it is tak tahu. Yang indah-indah je. Orang cerita dia pergi Milan. Yelah betul. I dengar juga ada orang cakap macam like, Hil tu pergi Milan. Kenapa Hil? You know orang question benda tu. For me, macam dia cakap, orang tak tahu di balik dia nak pergi ke sana tu. Kau ingat senang ke free nak pergi? Elok invitation. By invitation saja. Dan I sangat suka tengok Hil punya story sekarang. Bila tengok LV, Dior, semua bagi gift. International brand. Dan yelah, I would say that one of artists yang I rasa I look to lah. Macam like, I want to be just like him. To achieve in that level. Lah. You can, benchmark I. Dan one fine day mungkin you will you will see that, oh my god, AG, you get what you want. AG, because kita jumpa before and then bila Syah, kawan kita kan cakap dia nak you come on board. I tengok because before that I yang jaga untuk tengok talent-talent. Oh ya, betul. So macam okay Syah, ini boleh. I see. Because thank you so much. I trust in you and I rasa you kena keep being yourself. I see. Tak perlu jadi orang lain. Thank you so much. Sebab I rasa macam I cakap tadi, it's about time, rezeki je. Betul. Timing je. I'm touched bila dia cakap being yourself. Sebab to be honest kan, ramai orang dalam industri ni, to be honest kat you, yang memang dia orang berpengalaman, yang memang banyak juga jaga artis sebagainya. Usually they say to me macam, I cannot be myself. You faham tak? Okay. Dia macam like, dia tak boleh jadi macam ni. Dia tak boleh. Nanti orang tak boleh terima dia. I mean like, what do you think about that? Is it true? No. Ada certain thing. It's like, for me lah, ini personal opinion. For me, you tak boleh tukar karakter masing-masing seseorang. This is you. You tak boleh buat tiba-tiba you kena jadi macam Siti Nurhaliza baru you boleh jual. No. Betul. I mean like,
yang tak boleh tu ada certain thing macam kita jaga. Batas. Yeah, dia kata ada that fine Actually line. betul. So, I kita pun masih menjaga kat batas. Malaysia. I juga I tahu kita kat Malaysia. I alert benda tu. Cuma bila orang suruh saya berpura-pura menjadi orang lain. Itu tak boleh lah. Dan I rasa tak happy, babe. And then benda tu you tak boleh deliver pun. Kita rasa itu bukan you. Exactly. Kita sebagai orang yang tengok macam this is not you. I think because like and juga seorang yang berpengalaman dan juga ramai talent kan. So bila itu I cakap sebenarnya I pun sendiri bila Syah kata nak ambil I dan dia kata and nak jumpa you and ada and I to be honest sebab I dah tahu dia ni manager Hello Shiny. So bila I tahu dia manage ramai artis, bila dia kata and pun tak sabar nak you masuk, she did tell me this and I rasa like oh my god, I rasa macam masa tu banyak peluang opportunity because when I join balik because I dengan Rocket masa tu I stop sekejap and then I join balik when our boss approach and then untuk join balik kan. I macam banyak benda I nak buat because I rasa this is the time yang kita nak fokus benda-benda baru. Betul. Kena berani sikit. Betul, berani sikit. Untuk cuba benda-benda yang lain sikit dari orang. So that you tak bersaing secara direct. Yes, you bersaing tapi in your own way. Kita kena cari ruang yang macam okay, kalau ada 10 orang penyanyi yang macam ni, kenapa you nak jadi yang ke-11? Betul. When you boleh actually target this market. I think this is interesting lah on this podcast kan. Macam Anne punya view kan. I think most of manager kena fokus on this. Tolong nak terima uniqueness seseorang. Yes, I suka cuba benda baru. Like just recently kan kita release untuk Ariel. Yeah. Dia buat first lagu EDM Melayu tau. Yeah. So masa first idea tu, I rasa semua orang cakap gila lah. Tak jual. Tak boleh jual, tak boleh pergi. I mean like, masa tu bila I meeting, I rasa macam this is something new. Dan kita kena cuba. And no harm trying. Kalau tak jadi, kita cuba lagi. Cuba lagi. I mean, I rasa it's time for us to educate orang benda-benda baru lah. Betul. I mean like yang orang lain dah buat lama. Yang kalau you nak grow, you have to try something out of the box. Yes. Tengok tu I punya trademark sebenarnya, think outside the box. Nampak? Ada. Sebenarnya kita kena think outside the box. Sebab bila I cakap kan kenapa One of Zero, ada orang akan play safe lah. It's not me. It's not me. I think you pun tahu sebab it's not me. I bukanlah mencuba benda yang terlalu ekstrim. Of course. Tapi kita pasal kita terbatas. ada benda yang macam I boleh cuba. Benda ni I rasa I boleh. I rasa you did a great thing by giving the chance to those people yang untuk mencuba benda baru ni sebab kita boleh dapat attention yang berbeza. Yes, and then kita carilah kita punya market lah. I think we need to know apa. I think you guys need to know this lah. I mean like please biarkan seseorang itu be unique, be creative as long as you control lah. Control adalah benda. I tak cakap I too much. I tidak. I pun tahu. Sentiasa remind myself untuk sentiasa berjaga-jaga. Jangan too much. Tapi for being someone else tu memang tidak lah. Sampai I rasa what have I now dengan rambut macam ni, dengan image macam ni. I rasa that's me. Orang tahu budak kerinting tu. Tengok dari jauh nak nampak I rasa betul. I rasa macam like I akan brand kekalkan benda tu. Dan thank you juga pada you. Sebab you and Syah lah I would say yang macam beri I peluang dan juga masuk ke team Rocket Fuel dan sebagainya. Let's see what's happen in the future. InsyaAllah, we don't know. And it's very shock lah sebab I memang independent dah bertahun-tahun. Lama? Tak pernah masuk label. Oh, ya ke? Surprisingly I tak pernah masuk label. So bila I tahu orang-orang yang terlibat adalah Syah dan juga of course Anne punya masa tu is person in charge. So I cakap okay, I give a chance. But I takut sebenarnya nak masuk label sebenarnya. Kalau you nak tahu. Oh yeah, why? I takut I anak tirikan. I takut I diketepikan. Tapi I tahu I baru. I masih menunggu peluang tu. Tapi at the same time kita okay, satu lagi kalau kita baru kita jangan berharap pada label 100%. Yeah, sebab kita kena usaha juga. This one benda budak-budak baru lah especially kena ingat. Diorang ingat bila you sign dengan label, so semua label buat kerja. Betul. It doesn't work that way. Betul. Now. Sekarang benda dah tukar, dah flip. Social media kan? It's all about social media. I can push you. Like I said, I always cakap macam ni. I boleh tolak you tau. I tolak you dari bawah kan. Tapi kalau you tak lari kat depan tu, tolak je lah you yang penat. I penat lah. Tak jadi apa. Betul. So bila I tolak, you kena lari. Lari jauh. You jauh lagi I tolak. Betul. Dan benda tu teamwork. Dia akan jadi. Confirm jadi. Dia bukan macam you cakap lah. Ada team. Tapi kalau ada team artis mesti tak bergerak. Tak ke mana. That is so true lah. I mean like. Sekarang pun zaman social media ni. It's all about kena. You tak boleh lah senyap. Tak ada apa. Orang tengok macam last post bulan lepas.
Lepas tu post pun tengok posting apa. So macam Okay, bulan macam- lepas tu nak bagi apa kau ni? Kan? Macam pada you Malas. tengok kat I punya social media pun banyak lifestyle. Kau perasan kan? You Get know ready your with target me. market. I know my target market. So you And itu then memang content you. itulah cara I nak approach brands juga. Yes. Brands akan tengok, So oh dah dia tahu dah. promote fashion. Dia buat ni, dia buat tu, dia pergi event. So barulah orang boleh panggil you influencer. Orang boleh Yes, panggil you artis. Sebab kalau you pergi and then you macam tak nak buat content, tak nak ada. post, social media you weak. So I don't think Siapa so. nak? I mean client pun tak akan bila yelah macam I cakap last posting bulan lepas. Ada satu bulan lepas, okay lah. Ada yang setahun lepas pun ada. Tak boleh lah. Faham. So I cakap you keep on buat. You kena cari apa. I rasa itulah kot membezakan saya sebagai budak baru dengan budak baru yang lain lah. I mean like, you have to work hard. Effort. Effort. That's the word. Effort. Sebagai artis juga, you kena letak effort. Ada effort sendiri. Dan kalau nak effort manager, sometimes I kadang-kadang, I tak pernah marah pun. Mana-mana ex-manager yang pernah kerja dengan I tak pernah marah diorang. Yelah. Bagi I, itu tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tapi yang bergerak is kita. Memang manager kita dah buat. Tapi kalau belum masa, macam cakap, belum masa. Belum lagi. Belum Makanya lah. belum masa. Macam I pun juga, walaupun I dah masuk label, I tidak mengharapkan label I 100% lah. Sebab Sendiri I pun still, I kena rasa, ada. I kena work. Sebab dalam label juga, diorang pun ada banyak artis nak jaga. Yeah. We understand that. Tapi at the same time, you senang kena kata macam cari ni lah. jugalah. I masuk dalam label, I nampak je budak-budak lain macam mana juga kan. So I kena question, what are you guys doing? You guys tak adalah menunggu. Macam Tak boleh you tahu tunggu. I kan, I buat je sebab I bukan kata I macam, budak ni main buat je sebab I rasa kalau I tunggu pun bazir masa. So Yeah, kita at buat least je, you ada rezeki. continue. Diorang akan tarik. Nanti diorang akan You ada push. effort. Sebab Orang I pun pun akan baru. tengok. Yeah, Betul, I pun baru. Ada one thing about artis I paling tak suka artis tak bersiap tau. Macam tak boleh tengok yang macam I mean like Kau artis ke? Kau tinggal sini ke? Macam tu kan? Mak kau kan dah jatuh. baru cakap. Baru cakap. Lepas itu? No, I mean kalau you nak keluar lepak sekalipun, you tak boleh lah pakai slipper. Selekeh. Sebab orang kenal you. Orang kenal you. So I tak boleh. So benda ni I selalu cakap, tak boleh. I mean like kau pergi event pakai baby tee. Sis, what is this? Slipper I macam okay lah, slipper tu okay kalau you dress up yang sesuai dengan slipper tu lah kan. Cannot juga. Kau pergi slipper pakai beach lah. Pergi beach okay, Kau beach. pergi pasar ke. Kau pergi pasar baru selayang ke. Ni kau pergi mall, keluar. Pergi set pakai slipper dia. Lagi satu yang I tak suka kalau pergi event. Oh, event tak bersiap. Kau duduk rumah je lah, Dik. Siapa I nak pernah interview nampak kau? You. Kau I pun sangat kepam-kepam bertimbang. macam tu. Takut. Kan? Ayo. Tapi ada tau. Ada. Tak bersiap. Dia muka, rambut. Kalau you dapat talent macam tu, apa you buat? Aku maki je. Dek, kau lawa. Kau lawa pakai t-shirt pergi event. Kan? Get out. Lawa. Tapi what I did now, macam I akan check besok pakai apa. Oh, you check. I memang check. Okay, this is one of good example jugalah. Besok you pakai apa? Bagi I gambar. Oh, I bagus. macam tu. I akan brief. Okay, baju ni I tak Tapi nak. dengan I tak pernah tanya kenapa. You tu memang jenis bersiap, Dek. She's tak payah tanya. She's stylist. Excuse me. Tapi betul lah. I mean like kalau you pandai, you tak menyusahkan kerja manager. Yes. Tak I trust lah. I dah tahu. I jenis dia bersiap. Dan Kan? juga sebenarnya betul lah yang cakap tu. As an artist, banyak Tak benda lah. boleh Dah lah. zaman sekarang Orang ni, looking forward nak tengok you. appearance nombor 1. Dek, sekarang visual, Dek. Visual, betul. Nombor 1. Lepas tu kan kadang kita menyampah dengan orang cakap, tak ada look, tak boleh jadi artis, tak salah. Salah, Dek. Sebenarnya kalau kau tak handsome, bukan handsome tak handsome tu subjektif. Kalau kau pandai melarap, yes. kau pandai bergaya, boleh tahu apa go, nak babe. buat mix and match. You boleh will look go. good. I bukan dalam kata nak macam nak body shaming whatsoever, tidak. Tapi kita tahu serta artis yang berbadan, yang bersaiz, plus size, tapi presentable. Lawa. Contoh, I boleh bagi nama. Doti. Oh, Sheila Wow. Rambut She shipping, braid. Pergi She mana bersiap. rambut siap, ya. She pergi launching Doti. baju glitter-glitter. I memang adore you. Ada saya seorang cakap. lagi influencer, Atina ke? Atina Hain. Oh my god. Yes, Dia she's beautiful. lawa. She's beautiful. Dia cantik ya. That's why I cakap Macam presentable. Macam yes. cakap presentable. Kalau At you least benda pandai, yang macam- you kurus kering sekalipun, kalau you pandai styling, yes. A+. Of course, boleh. Benda tu boleh. Lepas tu ramai juga cakap Effort kat I. juga. Effort. That's the Semua key. terletak pada perkataan itu. Itu, Effort. Hmm. Macam I cakap, macam I bersiap juga kadang orang katakan, alah kau badan lawa boleh lah. Tak juga. Tak juga, ada jura. Okay, cakap pasal badan lawa juga. If you nak lawa, you usahalah. Usahalah. Cakap Pergilah pasal badan gym lawa, ke. kita relate lagi lah. And Farina pun dulu. Oh, Ha. jangan cerita. Kita nak cerita lah ni juga.
Terima kasih Kerengga. Ada sponsor. Pandai lah Syed. Kena jemput selalu ni. Dia pandai product placement. 25 kilo tau. Dulu Farina plus size. I tak tahu kita sempat edit nak cek gambar plus size dia ke tak. Tapi dulu Boleh nanti I bagi kat you. kalau ada kita beritahu plus size. I memang pernah nampak dia plus size dulu. I tak berapa tinggi. I was 75. Actually she's very she nak bangun ke tunjuk badan she sekarang? Tapi tengok she lepas makan asam pedas lagi kan. Tapi you tengok she doesn't look like her age. I cakap dia memang kurus berbanding dulu. Nanti kita letak gambar lama dia. Lama pula she berdiri. Ada. Tapi memang she turun berapa kilo? 25 kilo weh. Effort lah. Kurus tu. Fras ke? Fras apa Yelah fras ke sampai turun berapa? tak ada. Because bila I beranak yang last tu anak tu and then I terus potong. I dah tak nak beranak dah. That's it. Okay. Mak tutup kilangnya. Tutup kilang 3 je? Maknya never. Tak ada boy dah lepas ni? Never. Tak payah. Never. Jangan tanya dah pasal anak. Okay, faham. Potong up. Yang penting ada rezeki dah ada 3. Alhamdulillah. I okay dengan anak I. And then I pun dah berumur. So kalau I nak beranak lagi, mengelakkan. Ya, berisiko. Betul? So macam this is my moment, Dik. Mak dah beranak, mak dah bagi kau anak, mak nak kurus. Ya, lagi satu good for your husband jugalah. Lawa, sentiasa. Kan orang sekarang ramai kes curang, ramai kes macam-macam Pam sekarang laki aku. Tapi I rasa kalau you sayang dia macam tu, why not? Biarlah. Biarlah kan kalau dia Instagram orang sekarang penyondol. Laki mak awas saya penyondol. Ada. Kalau kau berani kau buat lah. Try lah. Awas she dah kurus ni, she berani pula fight. Dah lawa-lawa sekarang. You tak ada macam nak mengamalkan apa-apa diet ke? I tak diet tau. I makan. You kerengga ke? Dia product placement lagi. Tahu kerengga. Jangan lupa hantar satu lori. Tapi guys, betul saya nak promote juga sikit. Kerengga HQ Kerengga ni, okay, korang boleh cuba. Sebab kerengga ni adalah fat burner. Dia juga suplemen. Dia makanan tambahan. Kalau you makan memang kenyang. Dan juga you kalau makan waktu pagi sebagai sarapan, kalau rushing kerja, mana nak sempat nak buat roti, nak masak kan? Yelah. Minum sahaja dengan air sejuk, done. Dia ada 2 flavor, coklat ada juga, coffee. So you guys can try yourself. Ya ke? I'm no joke, memang ramai yang dah guna. Dan selamat, kalau pergi gym pun boleh jadi kat benar. Ni kawan I. Ada juga pakai? Kawan I, Amy Wong, kau kerengga kan. Contact I, sponsor. Dia nak 4 tau. Nampak? Tapi badan, tengok testimoni untuk kerengga. Badan macam ni, dia anak 4. Dia ni kerengga. Dia kerengga. Bagi tahu dia. Bagi tahu je I nanti apa-apa nak special ke. Signature. Serius lah. Nak lah nanti kita boleh review dia. Sebagai testimoni lah. Promote. Kita boleh podcast promote. Memanglah kita sponsor. Perempuan tu. I rasa she macam memang kerengga lah. She kerengga all the way. Kerengga hari ni di podcast kita sponsor by tak ada kan? Kerengga adalah kita punya sponsor utama. Sekejap kita gambar. Anak 4. Sorry tak boleh tunjuk. Tapi korang kat dalam podcast ni memang Mimi Wong Korang boleh google. Wait a minute. Dia kawan kepada founder lah, babe. Oh, ya ke? Ya. Dia memang minum ni je. Okay, faham. Dia kawan kepada founder ni. Ni nampak tak ni lah Cafe Palmera tu. Oh, ya ke? Kawan kepada patutlah she lawa. She lawa. She anak 4. Badan macam tu. Ya Allah. Okay. Korang boleh cuba. Kerengga HQ. Silakan, kerengga. Dah. Berkait kepada cerita Evanina. Iklan kejap. Lama kita ni sponsor, babe. Kan? So kepada you turun berat badan macam tu, you rasa happy? I happy lah. I rasa healthy. Better, kan? And I think you boleh bekerja dengan lebih. Yes, lagi ni lah. Because before this, bila I besar, I pendek sikit kan. I mean, for my height, memang tak sihat lah. I look so fat. I besar. I macam peti ais. Peti Aku segi 4 ya, Dek. Tak ada shape dah. Tapi I rasa even though you plus size, you tetap melaram. She melaram. She tetap crop top. She tetap crop top. She 75 kilo. She tetap crop top. Tapi sekarang lebih confident. Sekarang lagi lah shape. Sekarang zaman-zaman pakai crop top, biasalah aku pun pakai. Sekarang orang dah berani pakai fashion. Why not? Benda lain jangan cakap lah. Ini kita cakap pasal aspek fashion. Kena berani berfashion juga. Dia manager yang melaram. And Farina manager yang melaram. Kalau kau nak tahu, dia pergi. She akan macam sama-sama naik. Kalau dia pergi ngahil tu, orang tak perasan lah dia manager. She duduk sebelah. Sebab itu pergi final GV box, kita siapa ni lah? And Farina, she pakai stokin jaring-jaring, dek. She dengan mini skirt, pakai boot. Pakai boot. Seriously. Sebenarnya manager pun kena melaram, I think. But actually kalau you tengok kan,
dekat overseas, Ha. especially kalau you tengok lah Thailand punya artis punya manager. Manager. Dia lawa dia. Dia kalau ada, dia yang Oh, artis. lawa. Kau tengok. Kan, so I rasa kita I rasa itu penting sebab itu cara you PR. yelah. Manager pun Senang kat luar sikit sana, lah. you kena lawa lah, cantik lah. Baru Presentable, orang nak ambil actually, artis you sebab you presentable. You nak pergi meeting pun orang macam confident sedap lah mata sikit. memandang lah. Ini Bersiap lah. bersiap. sikit. Ada You satu tak boleh lah manager. kepam-kepam. Ada Macam you, mana? ada yang kepam. Ada ke kepam? Ada, I tahulah. I tak nak sebut siapa tapi ada kepam. I macam kau manager ke macam tu. Betul. I Tapi think so you far did a great thing lah. You melarang. kawan-kawan I memang semua yang jenis siap. Mungkin korang ikhlas kot. Ni mungkin manager yang mungkin fulfilling. Ah. Lepas tu, serius I jumpa beberapa kali kita tak pun ada manager. Oh, ya ke? Kadang-kadang tak rasa betul lah. So I rasa I pun di-manage oleh manager-manager yang betul. Sebab kita promote sikit Rocket Fuel manager pun macam lawa semua. Manager Rocket Fuel, syarat utama lawa. Betul. I perasan juga. Asyik cari talent manager. Dapat tengok. Rupanya tak jumpa apa ni kriteria yang tepat. So siapa-siapa yang rasa lawa, tapi aku cakap awal kalau lawa kau jangan lebih daripada artis. Kita orang kena stand out daripada kau. Kau kena buat kerja. So lawa-lawa bolehlah hantar resume. Boleh lah. Ke Rocket Fuel. Jangan hantar kat N lah, hantar ke Rocket Fuel lah. So bolehlah korang cuba nasib. Sebab zaman sekarang look number 1. So bercakap banyak dah, aku pun tak tahu dah nak cakap apa. Tapi sebelum kita nak end, saya rasa saya nak tanya juga. Tapi tak tahu kalau you nak share boleh je lagi. Tapi I nak tanya satu soalan juga. Sepanjang you hidup di atas muka bumi ini, apakah peristiwa yang paling macam you tak boleh lupa? Pahit ke, sedih ke? I mean like something that hit you really hard dan mengubah persepsi you terhadap hidup you. Kita nak bagi inspirational experience kepada orang lain. I rasa bila I jumpa my husband kot. My second husband ni. Because I dah sampai satu tahap every year mak I akan cakap bila nak kahwin. Dah lah. Nak kahwin lagi lah macam tu. Dah. I mean like dah lah dengan you hidup. dah tak nak? I dah tak ada. I cakap mak, I dah ada anak kot. So I'm not looking forward to. You nak jaga anak? I ada laki ke tak ada laki, I okay. Kan? Tapi finally bila I jumpa husband I ni, I jumpa dia sekejap gila tau. In 6 months and then we decide nak kahwin. Kat mana jumpa? Bukan we decide. Event. Dum stak dan tum kita swipe right. Wow. Korang maksudnya maksudnya swipe tu menjadilah. Boleh cubalah ni. I ingatkan macam swipe tu macam selalunya scam. Tidaklah. Ada ni betul jodoh. Boleh cuba. Dulu I pun masa kawan Didn't expect that. Kawan I lah. I ingat lagi Darren kan. Dia macam I dah lama tak ada boyfriend kan. So dia macam, kau main sini telefon kau. Dia download. Kau main ni. Dia kata. Ni apa? She pula letak gambar lawa-lawa. She pula. Modest. Swipe lah. Swipe. Terus adalah. Benda tu kan boleh chat kan. Yeah. So bila you chat. Semua orang mesti cepat ajak jumpa kan. Itu of course. Ajak jumpa. Lepas tu I just freak out. Tak nak lah, takut. Macam scam lah. Betul-betul. Tiba-tiba this guy, my husband lah. Dia macam hi. Lepas tu I reply lah hi. Lepas tu dia diam. 2 minggu dek. She palau mak 2 minggu. Aku macam kau nak ke tak? Setan ni jantan ni. Mak dah lah lawa-lawa macam ni. She palaukan mak 2 minggu. Lepas tu dia hi balik tau. Kat mana tu? Tapi masa tu I pergi holiday dengan kawan I kat Japan kan. Lepas tu macam, kat Japan. Dia hilang lagi dek. Alamak. Aku macam, tak pernah ya mak dibuat macam ni. Jadi you rasa macam trigger? Macam, tak pernah orang buat macam ni. Selalu masih macam tu kan? The third time tu baru dia hi, baru dia macam, I holiday lagi. Macam, alamak, she pula holiday saja. Dia macam, you kan holiday lagi. And then bila I balik tu macam, tak apalah I jumpa you. Then I jumpa dia malam tu, dia ambil I dekat airport. Tak, dia tak ambil. Dia ambil I bila I dah sampai rumah lah. Dia macam, we borak-borak. And we were friends. And then I terkejut dengan benda yang terlampau singkat itu. Inilah jodoh I. So benda tu, itu yang I decide untuk. Ada yang menjentik you ke untuk menerima dia? Something yang trigger you macam, oh my god, he's the one. Okay, I nak balik kampung. And then dia cakap dia nak ikut I balik kampung tau. Okay. And then bila dia ikut I balik kampung, dia cerita kat mak I, kat bapak I, dengan anak I masa tu, dia nak kahwin dengan I. Aku macam, wait a minute. He's the one. He a real man. So I macam, okay. Betul lah kot. Tapi I tak boleh. Benda tu
the day I nikah tu I nangis tau. I tak percaya lagi because so many things can happen kan. Ketika dia akad nikah dengan you lah. Yes, masa tu I memang nangis. Macam, ay mak dah kahwin kah? Rupanya macam mana dah mak tak boleh dah gila-gila macam ni. Mak dah di penjara janji dek. Mak kena trap. Tapi he accept you for you lah. Dia menerima. Lah. Macam kalau he ke Tatan kan, we always lepak kan macam, kau layan perempuan gila ni. Dia kata. So, dan dia pun gila-gila betul tak? Ada cakap, kat rumah lagi gila dia macam ni. Gila dari ni dia kata. So, I dengan husband I tak ada rahsia. We share everything. Ya. That's the secret lah in marriage. So I rasa I tak boleh lah cakap lebih-lebih because we never know what will happen in the future. Tapi I harap lah hidup mati I bersama dia. Amin. Doakan guys buat Farina. Ya, cerita pasal you ya. I saw that she is really happy with her husband lah. Macam you pergi shooting MV Hill pun diikut kan ke sana kan. Yalah. I mean like ikutlah. that's a goal to have a husband yang sangat supportive. Sama-sama lah. Sama-sama memahami. Stop kejap. Okay, sorry. The husband yang very supportive. Ada ikan lompat tu. And for me macam nampak lah that dia tak pernah melarang you. I mean walaupun I kenal you, I nampak macam like, oh my god, bagusnya husband and ni. Macam like dia sangat understanding lah. Dia macam bila I bekerja balik, I rasa I ada life. Ya, I boleh lepak dengan kawan-kawan I. Macam ni lah, dia boleh datang. And then husband I jenis duduk rumah. Dia duduk rumah. Sebab dia mungkin sebab ni kot. Macam selalunya orang-orang engineer ni, diorang macam memang tak keluar. Diorang macam ada world dia sendiri yang diorang bekerja sebab diorang kerja fokus kan. Mungkin I rasa itu karakteristik yang ada kat diorang lah. I think so. And dikurniakan 2 orang anak. Alhamdulillah. Yang comel-comel. I think orang kata jelah tapi dah potong tak ada, mungkin lah tak ada rezeki lagi, but I think like she's gonna live her life very happily ever after. And doakan. I doakan sentiasa of course untuk you. And ada nak doa pun post. I rasa untuk kata-kata terakhir mungkin you ada apa-apa lagi nak share? For me industri kita lah. Industri kita keras. So gitu untuk so I mean untuk menjadi seorang artis itself, not to say berjaya, semua orang nak berjaya, tapi nak please yourself dekat industri ni, diri sendiri kena well prepared. Kena expectation itu. Apa tu? Awak melata So I mean like kena jagalah every single thing yang kena jaga, yang kita selalu bagi tahu kan. I mean like the basic thing untuk menjadi seorang artis tu, kena bersiap, kena call time, those kind of stuff yang kita. And then kalau you percaya dekat apa manager you cakap tu, insyaAllah you boleh. Sebab time lah. Kena macam percaya you, jugalah. Again, you timing je. That's you. all. InsyaAllah. You tunggu je benda tu. I percaya juga benda tu. InsyaAllah. Itu akan sampai because tak ada usaha yang sia-sia kan. Akan ada hasil dia. Orang kata orang kata usaha tidak apa? Ada satu ayat tu apa guys? I lupa lah. Usaha tidak menidakkan hasil. I think so. Menidakkan usaha hasil tidak mengkhianati hasil. Something like that. Hasil tidak mengkhianati usaha. Something like that lah guys. Komen di bawah. Aku tak ingat apa ayat tu. Nanti kita kecam deh. Beri bahasa Melayu. Ya. Renang-renang ke tepian. Lepas tu? Apa? Lemas. She drowning kah? But itulah I appreciate sangat you kat sini. Kita nak cakap panjang pun tak dapat. Nanti mungkin kita akan sesi kedua. Nanti kalau ada masa, kalau ada masa, why not? Dan juga I appreciate gila you datang ke podcast saya yang kecil ini. Thank you juga ingatkan I, IG. I sentiasa ingat because like to be honest, I orang yang sangat mengingati orang-orang yang mengingati I. Dan I cakap I sangat happy that I know you in person. No joke. Bukanlah membodek. I bukan kaki bodek. She know juga I bukan kaki jilat. Kalau kaki jilat aku dah famous sekarang. Tapi orang yang sangat fakta. Sebab tu podcast aku cakap benda fakta saja. Dan juga to be known as orang-orang yang macam berpengalaman macam ni, I sangat appreciate lah. Thank you juga sudi datang. Kau jatuh lagi. Memang betul-betul sponsor ni. Dan Asam Pedas London dibawakan khas. Dan I rasa sangat happy that you sudi datang, kongsi cerita tanpa orang kata secara rela. She DM. Cakap tu okay je macam tu. Okay je. Oh my god, rezeki. Dan juga hari ni and dah share banyak experience juga tadi. I think more. But kita pun taklah panjang-panjang siapa nak dengar berjam-jam kan. Tapi
apa yang you share tadi I think cukup untuk membuka Adalah mata. sikit-sikit apa experience I yang tak banyak ni. Ya. Setahun jagung orang Secara kata. jagung tapi sedap jagung manis. Tapi adalah yang boleh share. Ada. Dan I think you pun ada experience sendiri dan orang pun dah dengar experience dia tadi. But whatever it is, mungkin you ada ucapan juga untuk kita di podcast ini. Terima kasih. Terima kasih AJ again. Thank you. Ingat I, invite I. And Thank you. I'm speechless actually. I'm so proud of you. Thank AJ. you. I'm so proud and here you are. I hope ini a kickstart untuk you. Ya, insyaAllah. Untuk menjadi, to place yourself dekat mana Amin. you should be. Amin. It's all about timing. It's all about, I pun sentiasa tahu tempat I sepatutnya di mana. Yes. Dan kita harus berusaha untuk ke tempat itu. Yes. Effort. Berjalan lah. Berlari, berjalan, berenang dan sebagainya. Dan thank you juga untuk peluang. I think you pun antara orang-orang yang akan menyaksikan kejayaan insyaAllah. I'll be the one yang juga akan lah proud. orang yang akan tolong sebab ya kita se-company kan. So and juga orang yang mungkin akan push dan juga kita sama-sama berusaha. Dan I will make you guys proud. For sure. And thank you again untuk datang ke podcast kita, podcast saya dan juga podcast It's AG Show. Dan juga thank you Dr. Nick. Dr. Nick adalah funder kita. Oh, thank you Dr. Nick. Dr. Nick dan juga Sasha. Thank you so much sponsor kita, Kerongga HQ. Ni thank you so much. Kita untuk sesiapa yang nak sponsor, kita buka ruang sponsorship sebab dalam video kita akan ada product placement seperti ini. Kita ada hari ni, kita ada Kerongga, Soulmate dan juga Asam Pedas London. Sponsor kita hari ni 3 sponsor. Ada. Ada 3 sponsor satu podcast. Baru untuk episode. and Farina 3 sponsor. Baru episod kedua dik. Baru episod kedua. InsyaAllah Kalau upcoming. episod kelima macam mana penuh ni? Mungkin Dior, Banner. Prada, Gucci. Kita tak tahu. Mungkin dia orang yang akan sponsor. But untuk anda, ada juga produk Soulmate untuk anda yang dah berkahwin. So kita akhiri. And Farina sudah pun berkahwin. Produk ini adalah produk intimate yang anda boleh gunakan untuk husband and wife. Yang tunggu I tahu. Ada. Round sikit. So ini adalah produk intimate yang korang boleh cuba khas untuk yang dah berkahwin saja. Thank you juga sponsor kita. Yang tak kahwin jangan tahu. Sebab kita akan tetamu kita yang sponsor untuk orang yang kahwin saja. So korang boleh cuba juga Soulmate, Kerongga HQ dan juga Asam Pedas London. Thank you so much guys. Thank you so much again. And Farina. Thank you so much team Aboy. Thank you. Rati dan juga Afgan. Thank you. Good luck tau. Good luck. Kita akan jumpa anda di episod yang seterusnya. Bye. Bye.